Allahu 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 Allah. Saya bagi satu contoh tuan-tuan dan puan-puan. Saya banyak bekerja sama dengan banyak majlis agama. Termasuk MAIS, JAIS, MAWIP, okey, Perak, Melaka dan sebagainya. Banyak negeri. Perlis pun ada. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat. Saya masuk ke kampungan orang asli dengan mereka. Saya tak mau sebut negeri mana lah. Kan nanti ada orang pula meracau dengan saya masuk negeri tu. Okey? Ada liberal-liberal ni memang tak suka. Tuan-tuan dan puan-puan, kami nak cari volunteer tak sampai 10 orang. Kami masuk perkampungan orang asli, kena naik bot. Kami naik bot pancung je. Bot pancung. Perjalanan naik bot nak masuk kampung orang asli 2 jam. Kami bawa 70 kampit beras, 10 kilo. Nak load dekat dekat bot tu, wah, Masya Allah. Kira hebat lah tu. 70. Dah 700 kilo. Macam nak tenggelam dah. Sedang kami nak load beras tu, tiba-tiba dekat bahagian atas, ada satu lori. Tak silap saya, 1 tan. Lori 1 tan, dia ditutup dengan canvas. Bila dia buka, wah, kami bawa 70 kampit beras. Ini lori bawa 1 lori kampit beras. Bukan setakat lori beras, dia bawa sekali dengan Tiger Beer. Lepas tu, kami naik bot pancung. Yang itu pula adalah Kristian. Mereka naik bot pelancong 2 tingkat punya. Kami naik bot pancung, mereka naik bot pelancong. Mereka tidak kurang 40 orang pergi. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak tanya diri kita. Kita yang banyak komplain ni, minta maaf mohon terasa. Kita yang banyak komplain ni, berapa ramai kita yang suka komplain hanya kerana kita jumpa seorang mu'alaf yang tak terima bantuan. Betul tak betul, itu lain cerita. Lepas tu terus kita upload ke Facebook seperti seolah-olah lembaga zakat Baitul Mal ni tak buat kerja langsung. Berapa ramai kita yang komplain ini, yang kita akan call Jabatan Agama, Ustaz, saya jemaah Masjid Al-Husna Sunway ni Ustaz. Ustaz, saya dalam sebulan ni Ustaz, saya biasanya dalam sebulan saya ada 2 weekend, saya free 2 hari. Jadi Ustaz, saya nak offer diri, apa saya boleh bantu untuk usaha dakwah JAIS, MAIS di kawasan Sunway ini Ustaz? Boleh tak saya tolong? Ada tak kita buat? Tak ada. Kita komplain je. Kerja kita apa? Komplain. Tuan-tuan dan puan-puan, apa alasan kita? Saya kongsi. Antaranya, alasan paling evergreen, kenapa tak nak berdakwah? Dan tuan-tuan dan puan-puan, mohon terasa. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tak terasa, tuan-tuan dan puan-puan, minta maaf lah. Kalau kita rasa Islam ni hanya untuk diri kita, Islam ni setakat kita datang solat 5 waktu, bagus dah, 5 waktu. Saya selalu bercakap dengan Christian missionary. Bila Christian missionary datang kepada saya puji dia. Saya kata, brother, awak ni adalah seorang Kristian yang baik. Dia ingat kenapa saya puji dia. Saya kata awak Kristian yang baik kerana awak percaya agama Kristian adalah agama yang benar, dan awak tahu dan awak percaya dalam kepercayaan awak, siapa yang tak menganut agama Kristian dia akan pergi ke neraka. Maka sebab itu kamu cuba ajak orang masuk Kristian supaya mereka selamat dari api neraka dan pergi syurga. Betul ke tidak? Dia kata betul. Dan saya menghargai usaha awak walaupun saya tak setuju. Saya tak meredoi kekufuran. Dan saya kata dengan dia, saya tak boleh jadi Muslim yang baik kalau saya sekadar solat, saya puasa, saya bayar zakat, dan saya meyakini Islam sebagai agama yang benar yang diterima di sisi Tuhan. Surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 19, Inna dina indallahi Islam. Tetapi saya tak pergi ajak orang kepada Islam. Sebab untuk jadi Muslim yang lengkap iman dia, yang baik, saya kena berdakwah. Tuan-tuan dan puan-puan, alasan kita yang paling evergreen ialah apa? Brother, saya selalu terima. Brother, nak buat, niat tu ada. Alhamdulillah. Moga Allah Subhanahu Wa Taala bagi ganjaran atas niat. Alasan evergreen ialah tak cukup ilmu. Biasa kena ke? Tak cukup ilmu? Kalau kita ada alasan tu, dengar baik-baik. Tak cukup ilmu. Saya nak tanya, berapa banyak ilmu baru cukup? Saya bagi contoh untuk kita mudah faham. Kalau air mineral ini dijual RM1, kita ada 80 sen. Bila
orang kata nak, jomlah beli ni. Nak beli. Macam kita lah, nak dakwah. Tapi tak cukup ilmu. Nak beli, tapi tak cukup duit. So kita tahu, tak cukup berapa sen? 20 sen. Sebab yang ini nilainya RM1. Untuk kita yang kata tak cukup ilmu, nak tanya, berapa lagi baru cukup? Berapa banyak baru kira cukup? Tak ada orang boleh jawab punya. Sebab apa? Dia kata, yelah bro, memang tak cukup, tak cukup. Saya nak tanya, berapa banyak baru kira cukup? Apakah kelayakan untuk kita berdakwah? Kena jadi ustaz, kena jadi ustazah? No. Tuan-tuan dan puan-puan, kelayakan untuk berdakwah, Nabi dah bagi tahu. Dalam riwayat Al-Bukhari, baligu ani walau ayah. Sampaikan walaupun satu ayat je. Ada tak budak-budak kat sini? Kalau ada budak-budak, nanti tuan-tuan dan puan-puan pergi tanya budak tu, adik, nak tanya, Fatihah dah hafal dah? Dia kata, dah uncle. Al-Ikhlas dah hafal dah? Sudah pakcik. Al-Kafirun dah hafal dah? Dah pakcik. Al-Kausar, Al-As, At-Takasur. Tanyalah semua surah-surah pendek ini, dia kata insya-Allah dia hafal. Kurang-kurang budak kecil tu, yang mungkin belum akhir balik, 30-50 ayat dah hafal dah. Kita yang dah tua ni, insya-Allah 100 ayat, insya-Allah. Tapi Nabi kata berapa ayat kena sampaikan? Satu je. Qul huwallahu ahad, tak boleh sampaikan? Qul huwallahu ahad, tuan-tuan dan puan-puan, qul tu apa? Katakan, sampaikan, bukan simpankan. 332 kali Allah Subhanahu wa taala dalam Quran perintahkan kita kul. Pergi sampaikan. Kita buat apa? Kita kul. Kita faham kul yang lain. Dah nak azan ke? Belum lagi ya? Sebab tengok dia masuk ah. Belum lagi. Okey, baik. Lagi 2 minit. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, satu je nak sampaikan. Cakap dengan Acong, cakap dengan Mutu, cakap dengan Rawi, cakap dengan Mary. Qul huwallahu ahad. Katakan Tuhan itu satu. Allahus samad. Allah tempat bergantung segalanya. Tadi saya handle kes murtad. Kes murtad, dia datang pejabat. Bila saya kongsikan dengan dia tentang konsep surah Al-Ikhlas, wah, dia seolah-olah first time dia dengar surah Al-Ikhlas. Dia kata saya ada soalan nak tanya tentang konsep Tuhan. Dia tanya soalan. Dia baru macam first time dia dengar surah Al-Ikhlas. Wah, dia dulu Muslim, tapi tak pernah dengar. Tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang kita, alasan kita, alah bro, kita dah ada azan dah. Azan tu cukup lah. Tuan-tuan dan puan-puan, minta maaf ini bukan sinis, ini bukan sindir, tapi memang tajam. Azan yang kita sebagai Muslim faham, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lepas tu, asyhadu an la ilaha illallah. Lepas tu, hayya 'alas solah, hayya 'alal falah. Yang orang Islam dia hafal. Hayya 'alas solah maksudnya, datanglah ke solat. Hayya 'alal falah, datanglah ke menuju kejayaan. Orang Islam yang tak faham pun, dia duduk depan masjid, lepak kedai kopi pun tak datang masjid. Kita harapkan orang yang tak faham bahasa Arab, yang belum Muslim lagi faham. Orang yang dah Islam pun tak datang masjid. Bila kata, dah azan dah bro. Relax. Dia tak dengar itu bukan muazzin panggil dia. Allah panggil dia. Hayya 'alas solah. Relax lah. Hayya 'ala pergi main game dulu. Hayya 'alas solah. Main bola dulu. Tengok bola dulu. Hayya 'alal falah. Falah kita dah hafal lah. Tak apa tuan-tuan dan puan-puan. Dah masuk waktu azan. Itu baru alasan pertama. Kita ada banyak alasan lagi. Dan moga-moga tuan-tuan dan puan-puan dapat bersama sehingga kita habiskan semua alasan untuk menjawab segala alasan yang kita ada, insya-Allah. Wallahu a'lam. Tadi semasa azan saya membaca seketika Facebook saya. Mungkin orang fikir Brother Firdaus ni dah ketagih Facebook. Saya sebenarnya sedang menjawab beberapa persoalan yang orang lontarkan dalam inbox saya. Antaranya seorang lelaki, dia kata usia dia 66 tahun. Dia belum Muslim. Dia bertanya kepada saya, macam mana seorang lelaki yang tua macam saya, yang dah banyak buat dosa ini, boleh diterima oleh Tuhan? Saya tak sempat lagi nak reply habis. Cuma nak minta nombor untuk saya hubungi dia. Kita sambung sedikit tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan rasa, kenapa Brother Firdaus macam marah-marah ni? Saya tak marah. Saya cuma semangat.
Tanyalah sahabat saya Amin kat depan. Saya dah biasa. Saya semangat untuk sampaikan supaya tuan-tuan dan puan-puan termotivasi. Saya tak boleh mengubah tuan-tuan dan puan-puan. Saya tak boleh tarik tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi saya harap dengan semangat saya, dengan enthusiasm saya ini, tuan-tuan dan puan-puan juga akan terasa, wow, saya pun nak. Saya pun nak macam tu. Semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan saya. Jadi alasan kita yang pertama tuan-tuan dan puan-puan ialah tak cukup ilmu. Tuan-tuan dan puan-puan, ketahuilah, tuan-tuan dan puan-puan semenjak telah tahu dan meyakini asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu sudah lesen untuk berdakwah. Tapi mungkin yang berkata, tapi Brother Firdaus, kalau orang tanya saya soalan, saya tak tahu nak jawab macam mana. Malu tahu. Tuan-tuan dan puan-puan, dakwah tak semestinya kita kena tahu semua. Tak semesti. Yang penting ialah kita pergi berdakwah dan kemudian kita pergi belajar. Bila orang tanya kita soalan yang kita tak tahu jawapan, then kita pergi belajar. Allah